Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita punya tajuk adalah kitar nitrogen. Subtopik 2.3 dan masih lagi berada di dalam bab 2. Okey, sebelum kamu memahami apa itu kitar nitrogen, macam mana kitar nitrogen boleh berlaku, cikgu kasih tengok dulu soalan-soalan exam. Soalan exam yang berkenaan dengan kitar nitrogen. Jadi ini adalah soalan sebenar SPM tentang kitar nitrogen. Dan soalan ini selalu diulang-ulang semula dari tahun ke tahun. Jadi ini gambar rajah adalah tentang kitar nitrogen, di mana nitrogen di atmosfera ada anak panah turun, kemudian balik lagi. Dari udara turun ke tanah dan tanah balik ke udara. So macam mana proses itu berlaku? Cuba kamu tengok ni soalan. Soalan akan tanya apa nama proses di dalam dia, dan soalan akan tanya apa nama bakteria-bakteria yang terlibat. Apa nama bakteria yang terlibat, dan soalan tanya apa kepentingan kitar nitrogen. Dan ada gambar rajah seperti ini, dan soalan tanya apa jenis tumbuhan yang berkaitan dengan kitar nitrogen ini. Okey, jadi ini adalah contoh soalan. Mari kita tengok kepentingan kitar nitrogen dulu sebelum kita belajar macam mana kitar nitrogen boleh berlaku. Kepentingan. Ada beberapa kepentingan kitar nitrogen. Cikgu harap kamu masih ingat masa tingkatan 1 kamu ada belajar bahawa 78% daripada atmosfera di bumi ini adalah kitar nitrogen. Jadi, kepentingan yang pertama mengekalkan kandungan nitrogen dalam udara. Kitar nitrogen ni membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dengan cara ambil nitrogen dari udara, bentukkan ion nitrat, kembalikan semula ke udara dengan mengurangkan ion nitrat. Oleh itu, kepekatan gas nitrogen kekal 78%. Cikgu tunjukkan semula, gas nitrogen di udara adalah 78%. Macam mana mengekalkan the 78% adalah melalui udara dan balik semula ke udara. Proses-proses itu melibatkan banyak pihak, bakteria, tumbuhan dan juga haiwan. Itu kita akan belajar. Kita tengok dulu apa kepentingan yang kedua. Kepentingan yang kedua, seperti mana yang kamu sudah pelajari, okey, nitrogen adalah makronutrien yang penting. Cikgu harap kamu masih ingat makronutrien ada mnemonik yang cikgu sudah ajar. O, iaitu O, kawan hantu. Ni kereta Ferrari memang susah cari. Nitrogen adalah N. N ini adalah salah satu daripada makronutrien yang sangat penting untuk pertumbuhan. Jadi apa dia punya kepentingan yang kedua adalah mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Jadi macam mana? Mari kita tengok. Makronutrien ini adalah penting untuk pertumbuhan dan diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat. Ion nitrat tu macam mana? Diserap ke dalam tumbuhan. Dari apa? Dari baja. Baja nitrat. Diserap oleh tumbuhan daripada tanah. Kita tabur baja dan tumbuhan akan serap nitrat. Penyikiran ion nitrat dari tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Jadi mesti gunakan baja nitrat selalu untuk mengurangkan masalah kesuburan tanah. Selain itu, masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman dan penggunaan baja. Hasilnya, pertumbuhan tumbuhan akan lebih sihat. Mari kita tengok kepentingan yang ketiga. Membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. As you all know, protein sebenarnya sangat penting untuk membina sel baharu dan membaiki sel rosak. Ini kita sudah belajar dalam subtopik yang lepas. Protein penting untuk bina sel-sel yang baru dan rosak. Jadi bekalan protein yang berterusan adalah sangat penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan hidup bagi semua jenis hidupan. Apa semua jenis hidupan? Kita, tumbuhan dan haiwan. Jadi tumbuhan menggunakan nitrogen dalam ion nitrat yang diserap untuk bentuk protein.
Haiwan pula memperoleh unsur nitrogen dari tumbuhan. Pendek kata, nitrogen daripada udara disalurkan kepada plants ataupun tumbuhan. Tumbuhan membina protein. Macam mana haiwan dapat protein? Haiwan akan makan itu tumbuhan. Dan macam mana itu nitrogen daripada haiwan balik pergi udara? Ada proses penguraian. Jadi itu yang kita akan belajar dalam kitar nanti. Dan sekarang ni cikgu harap kamu faham. Kepentingan yang ketiga adalah membantu pembekalan berterusan protein. Dan kepentingan yang keempat pula adalah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatian amonium. Dan seterusnya ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Jangan risau, ayat ini cikgu akan jelaskan di dalam kitar nitrogen nanti. So, proses dalam kitar nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. Kita sudah belajar bab teknologi hijau masa tingkatan 4. Bab 4, teknologi hijau. Sebenarnya, proses membuat baja kompos itu adalah berkaitan dengan salah satu proses dalam kitar nitrogen, iaitu penitritan. Okey, cikgu ulang semula. Ada 4 kepentingan kitar nitrogen. 1. Mengekalkan kandungan gas nitrogen 78% dalam udara. 2. Mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Guna apa? Guna baja nitrat. Ketiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Dan keempat, mengurangkan pencemaran alam sekitar dengan membuat baja kompos. Itu kepentingan. Mari kita tengok balik soalan exam tadi. So, soalan exam tanya, nyatakan satu kepentingan kitar nitrogen dalam Raja 3.1. Cikgu ada tunjukkan 4. Jadi cikgu harap kamu ingatlah salah satu. Kalau cikgu jadi kamu, cikgu akan terus tulis yang pertama, iaitu mengekalkan peratus nitrogen sebanyak 78% dalam udara. Kamu juga boleh pilih yang lain-lain lah. So, soalan exam selalu fokus satu saja. So, you only have to hafal satu. Seterusnya, mari kita tengok dan belajar mengenai kitar nitrogen. Kitar nitrogen sebenarnya ada 2 proses yang utama. 1. Tambah ion nitrat. 2. Buang tu ion nitrat. Tambah ion nitrat pergi tanah because we want all the plants untuk memperoleh the ion nitrat. Yang kedua, kita singkirkan ion nitrat dari tanah. Kenapa mau singkirkan? Because we want the ion nitrat balik ke udara. Okey, kitar nitrogen, cikgu bagi tahu sekarang dalam kimia, nitrogen punya formula adalah N2. Ion nitrat punya formula adalah NO3-. NO3-. Jadi jangan heran kenapa sekejap cikgu sebut ion nitrat, sekejap cikgu sebut nitrogen. Dia punya intipati utama, dia punya watak utama sekarang adalah N. Biarlah N itu dalam bentuk nitrat kah, nitrit kah, yang penting you have to understand that why ada nitrit, why ada nitrat, why? Because ada N. N stands for nitrogen. Nitrogen adalah makronutrien yang sangat penting. Okey, sekarang kita fokus ada beberapa proses, iaitu 2 proses. Satu mau kasih masuk tu nitrat pergi tanah, dan satu lagi mau buang itu nitrat dari tanah. Okey, sekarang cikgu akan start untuk jelaskan. So, ini adalah kitar nitrogen. Nitrogen di udara tadi berapa peratus? Cikgu sudah mention ada 78%. How to maintain? Macam mana mau kasih kekal? Okey, kita belajar dulu macam mana mau kasih masuk itu nitrogen di udara ke dalam tanah. Ada beberapa cara. Satu adalah melalui kilat. Yang kedua melalui baja. Yang ketiga melalui bantuan pokok kekacang. Mari kita tengok satu persatu. Kilat dulu. Macam mana kilat boleh membantu menukarkan nitrogen di udara kasih masuk di dalam tanah? Okey, cikgu jelaskan. Tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Semasa ada kilat atau letusan gunung berapi, ada tenaga haba.
tenaga haba yang terbebas pada suhu tinggi. So apa yang tenaga haba ini buat pada nitrogen yang memang originally ada di dalam udara adalah dia akan tukarkan nitrogen itu kepada nitrogen dioksida, NO2. Macam mana ditukar? Kerana tindakan kilat yang mengeluarkan haba sangat tinggi suhu dia. Jadi N2 jadi nitrogen dioksida. Belum lagi sampai pergi bumi, masih lagi di dalam udara, gas nitrogen dioksida. So macam mana itu nitrogen dioksida turun ke bumi adalah dengan bantuan hujan. Bila hujan turun, gas nitrogen dioksida dalam udara larutlah dalam air hujan. Bila dia larut dalam air hujan, maka dia akan turun ke bumi. Jadi, bila dia turun ke bumi, dia membentuk pula benda yang lain, iaitu asid nitrik. Sekali lagi cikgu ingatkan, biarlah cikgu sebut nitrogen dioksida kah, gas nitrogen kah, nitrat kah, nitrit kah, atau gas ataupun asid nitrik kah, semuanya itu berbeza, tapi ada satu persamaan, iaitu ada N. Ini kita punya intipati utama. Cikgu ulang balik. Di dalam udara ada nitrogen. Macam mana dia boleh sampai ke bumi? Salah satu adalah daripada tindakan kilat. Tindakan kilat akan menukarkan nitrogen pergi nitrogen dioksida. Belum lagi sampai bumi, dia akan turun pergi bumi dengan bantuan air hujan. Bila sampai bumi, dia akan dalam bentuk asid nitrik. Dan asid nitrik ini bila meresap ke dalam tanah, bertindak balas dengan mineral, barulah membentuk ion nitrat. Akhirnya, kuantiti ion nitrat dalam tanah bertambah. Jadi cikgu balik kepada gambar raja di atas. Okay, cikgu ringkaskan lagi semula. Cikgu harap kamu faham. Okay, nitrogen di udara kena oksida oleh kilat. Kilat akan tukar dia pergi NO2. Bila kilat tukarkan dia pergi NO2, bila kilat tukarkan dia pergi nitrogen dioksida, belum lagi sampai bumi, akan dibantu dengan hujan. Bila dia sudah sampai bumi, dia akan jadi asid nitrik pula. Belum lagi jadi nitrat. So macam mana jadi nitrat? Dia akan diserap. Barulah jadi ion nitrat. Apapun perubahan dia, bila ada soalan tanya, macam mana itu kilat membantu menukarkan gas nitrogen di udara, you just have to say that kilat menukarkan gas nitrogen kepada nitrogen dioksida kepada asid nitrik kepada ion nitrat. I know it's very complicated, but yes, this is KSSM. You have to bear with it. You have to understand. Kalau kamu rasa kamu masih lagi tidak boleh faham, kamu boleh pergi tengok di YouTube. Ada sangat banyak video yang ditunjukkan. Cuma sekarang ni cikgu cakap dalam bahasa kita sendiri supaya kita faham, supaya kamu faham. Okay, so itu adalah cara yang pertama, iaitu kilat. Cara yang kedua, mari kita tengok cara yang kedua. Macam mana tambah ion nitrat ke dalam tanah adalah proses pengikatan nitrogen. So, bakteria pengikat nitrogen ni memang sudah sedia ada di dalam tanah. Okay, bakteria pengikat nitrogen. Cikgu kasih highlight dan tolong tengok. Bakteria pengikat nitrogen memang sudah sedia ada di dalam tanah, air, atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang. Ini nodul akar. Di dalam akar ada bakteria pengikat nitrogen. So, apa yang diorang buat adalah bakteria ini yang ada dalam tanah, air atau dalam pokok kacang ini, diorang boleh tukar nitrogen dalam udara pergi ion nitrat direct. Hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria ini menambah ion nitrat dalam tanah. Jadi proses dia tidaklah se-complicated ataupun sesusah kilat. Kilat tadi daripada N2 kepada NO2, dari NO2 kepada HNO3, daripada HNO3 baru jadi nitrat. Kalau bakteria pengikat nitrogen, senang saja. Ada di tanah sedia, ada dalam air sedia, dan ada dalam pokok kekacang sedia. Mereka akan
ikat nitrogen direct dari udara, ikat terus jadi ion nitrat. Itu cara kedua. Oleh sebab itu, cikgu tunjukkan semula modul tadi. Bakteria L, coba tengok soalan D. Bakteria L didapati dalam nodul akar tumbuhan. So, namakan jenis tumbuhan yang ditunjukkan. Cikgu harap kamu tahu sudahlah. Pokok kekacang. Okey, pokok kekacang. Pokok kekacang. Next, kita tengok lagi apa cara. Proses penitritan. Ini cara ketiga untuk kasih tukar nitrogen di udara pergi tanah. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai. Bila kita mati pun sebenarnya ada bakteria pengurai. Tapi kita punya proses yang kita fokus sekarang adalah proses penitritan. Bila haiwan, tumbuhan mati, bakteria pengurai kasih tukar protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian amonium dulu. Sebelum proses penguraian, dia tukar dulu. Fokus kepada gambar raja ini. Ini haiwan, okey? Haiwan akan makan tumbuhan. Bila kedua-dua diorang ni mati, haiwan tumbuhan mati, diorang mengalami tindak balas penguraian. Siapa yang urai? Bakteria dan kulat pengurai. Apa diorang buat? Diorang urai itu tumbuhan dan haiwan jadi sebatian amonium dulu. Jadi sebatian amonium. Selepas itu apa diorang buat? Ada lagi satu bakteria terlibat, iaitu bakteria penitritan. Dia tukar sebatian amonium kepada ion nitrit dan seterusnya ion nitrat. Jadi hasil tindakan ini tambah lagi ion nitrat ke dalam tanah. Kita tengok balik gambar raja, cikgu ulang balik. Haiwan kan makan tumbuhan. Tumbuhan kan serap itu ion nitrat. Jadi tumbuhan ada protein, haiwan pun ada protein. Bila kedua-dua benda ni mati, bakteria pengurai kasih urai dulu diorang pergi sebatian amonium. Lepas tu, bakteria seterusnya, tag team, akan bertindak balas dan mereka akan membantu itu bakteria pengurai tukarkan amonium tadi kepada nitrit dan nitrit tu akan tukar kepada nitrat. Okey? Oleh sebab itu, cikgu sudah habis jelaskan 3 cara macam mana nitrogen boleh masuk ke dalam tanah. Cikgu highlight balik. 1. Dari kilat. 2. Dari bantuan bakteria pengikat nitrogen. Di mana itu bakteria pengikat nitrogen? Pokok kekacang, tanah, air. Dan cara ketiga, bila haiwan dan tumbuhan mati, ada 2 bakteria terlibat. Bakteria pengurai, kasih urai dulu itu haiwan tumbuhan pergi amonium. Terus kawan diorang bakteria penitritan, kasih urai itu amonium pergi nitrit dan kasih urai lagi nitrit pergi nitrat. Itulah 3 cara dia. Okey? Kilat, bakteria pengikat nitrogen dan juga kematian haiwan dan tumbuhan. Okay, sekarang kita mau cerita lagi macam mana mau kasih balik itu ion nitrat balik pergi udara. Tadi kita punya cerita adalah daripada udara pergi tanah. Sekarang ni nitrat mesti balik pergi udara. Kalau tidak balik, macam mana mau kekalkan 78%? Tidak boleh. So we have to put them back to the atmosphere. So, mari kita tengok ada berapa cara. Ada 1, 2, 3 cara juga. Okey. Cara pertama, serap ion nitrat dari tanah. Tumbuhan serap ion nitrat dari tanah memenuhi keperluan nitrogen. As I have mentioned earlier, nitrogen adalah makronutrien. Tumbuhan perlu nitrogen. Macam mana diorang dapat? Diorang serap. Dari mana? Dari tanah. Ia digunakan untuk membentuk protein. Bila haiwan makan tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pada haiwan untuk membentuk protein. Jadi pendek kata begini kelas. Untuk proses menyingkirkan ion nitrat daripada tanah, iaitu macam mana dia boleh balik kepada udara. Okey, yang pertama, menyingkirkan ion nitrat daripada tanah ni adalah apabila tumbuhan serap itu ion nitrat.
Bila tumbuhan serap, tumbuhan akan bina protein. Bila tumbuhan sudah ada protein, diorang akan kena makan haiwan. Bila diorang kena makan haiwan, haiwan itu mati. Bila haiwan mati, ulang lagi balik proses tadi sampai ion nitrat itu habis digunakan. Tapi memang tidak akan habislah, as I have told you, ini adalah kitaran. Proses yang kedua adalah proses pendenitritan. Terdapat juga bakteria pendenitritan dalam tanah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke udara. Proses ini proses pendenitritan. Kita tengok gambar raja balik. Tengok ni anak panah. Selain daripada diserap dari tumbuhan, satu lagi cara adalah ada proses pendenitritan. Apa ni proses pendenitritan? Nitrat terus tukar kepada nitrogen. Cikgu ulang balik, nitrat terus tukar pergi nitrogen. So how it happens adalah dengan bantuan bakteria pendenitritan. Kalau dalam English, DE, contohnya dehydration. Apa maksud dehydration? D maksudnya tidak mau. Tidak mau sudah. Okey, dehydration. Selain dehydration, cikgu percaya kamu juga pernah dengar perkataan delocate. Locate means kita mau mengenal pasti di mana kedudukan dia. Delocate means tidak mau. So bila kamu nampak DE di depan, maksudnya dia tidak mau sudah tu nitrat. Dia tidak mau. Jadi dia ambil tu nitrat, dia buang balik pergi udara. Siapa yang buat? Bakteria yang buat. Bakteria apa? Pendenitritan. Seterusnya, cara yang terakhir adalah proses larut resap nitrat adalah proses semula jadi. Melalui proses ini, ion nitrat dalam tanah larut dalam air dan kemudian mengalir ke dalam sungai. Jadi, ataupun air bawah tanah. Jadi, proses ini pun menyingkirkan ion nitrat daripada tanah jugalah. Oleh sebab itu, cikgu ringkaskan lagi balik. Apa yang kita mau fokus sekarang adalah ion nitrat. Macam mana dia dibuang daripada tanah. Kenapa mau buang? Sebab mau kasih balance. Kalau kita ambil, kita mesti mau buang. Kita makan, kita mesti mau berak. Itu analogi dia. Okay? Macam mana mau buang? Satu, tumbuhan serap. Buanglah tu. Tumbuhan serap ion nitrat dari akar. Yang kedua, ion nitrat ditukar terus kepada gas nitrogen. Siapa yang buat? Bakteria pendenitritan. Yang ketiga, semula jadi. Ion nitrat, contoh baja, diserap oleh tanah. Lepas tu pergi mana? Pergi air, ataupun tasik, ataupun kolam. Pergi mana-mana yang dia boleh alir. Itu proses ketiga. I know it's quite a long one, but yeah, I have to explain it this way. Cikgu harap kamu, kalau kamu tidak faham, ulang balik the video. Still do not understand, kamu boleh pergi tengok video-video guru semenanjung. Banyak tu, diorang jelaskan. Ada analogi yang banyak, ada gambar raja yang banyak, video yang menarik pun ada. Jadi cikgu harap dengan penjelasan ini, kamu boleh terangkan dan kamu boleh jawab. Yang penting boleh jawab soalan exam macam begini. Sekarang mari kita cuba jawab. Raja 3.1 menunjukkan suatu kitar nitrogen. Apakah yang diwakili oleh K? Tadi kan kita belajar tentang protein tumbuhan. Protein tumbuhan lepas dia bina protein, siapa lagi yang dapat itu protein? Bukan haiwan. So yang diwakili oleh K sebenarnya adalah protein haiwan. Kenapa? Because haiwan kan makan balik tu tumbuhan. So jawapan dia protein haiwan. Namakan L dan M. Tengok ini L. Dari nitrogen di atmosfera terus menjadi nitrat. Siapa batu bakteria L yang terus-terus ikat itu nitrogen pergi nitrat di tanah? Kamu ingat? The answer is bakteria pengikat nitrogen. Dia saja yang boleh ikat nitrogen di atmosfera terus ke tanah. Okey, M. Apa itu M? Where is M? L dan M.
Bakteria M di sini, okey. Bakteria M tengok warna panah. Daripada nitrit menjadi nitrat. Daripada nitrit menjadi nitrat, bukan bakteria penitritan. Bakteria penitritan tu dia kasih tukar nitrit kepada nitrat. Kalau dia ada tanya lagi di sini, apa bakteria di sini? Bukan nama dia bakteria pengurai. Sini, bakteria. Kalau dia tanya lagi bakteria. Kalau dia tanya apa bakteria yang bertindak balas di sini, bukan bakteria pengurai. Kan bakteria pengurai itu dia kasih urai itu animals and itu plants yang mati kepada amonium. Lepas tu bertag team dengan yang ini, yaitu bakteria penitritan. Kasih tukar tu amonium pergi nitrit, nitrit pergi nitrat balik. Okay, I hope you understand that one, class. Kitar nitrogen mengandungi beberapa proses dalam jadual 1. Tandakan betul bagi proses yang terlibat dalam kitar nitrogen. Cikgu tidak ada mention tentang fotosintesis, so this is wrong. Dan cikgu tiada mention pasal pernafasan, respirasi, also wrong. Apa yang berlaku sebenarnya? Nitrifikasi. This is another istilah, another term for penitritan. From nitrit pergi nitrat. So that's all for today, class. I hope you learn something about kepentingan kita nitrogen, macam mana nitrogen berubah dari udara pergi tanah, tanah udara. Tolong lengkapkan latihan practice formative 2.3 1, 2, 3, 4 dan hantar dalam Google Classroom atau WhatsApp. Sekian, terima kasih.